Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, yang mana kita dapat hidupkan rumah Allah. Seterusnya kita dapat sama-sama menunaikan fardu isyak, kemudian tarawih, dan sekarang ini kita saling ingat memperingati antara satu sama lain, seperti mana firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sepatutnya bersyukur sebab Allah Ta'ala bagi kita peluang pada hari ini masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, ramai di luar sana yang nak masuk dalam bulan Ramadan tapi Allah tak izinkan. Antaranya guru kita, ayahanda kita, Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Allah ambil umur dia 2-3 hari lagi nak masuk Ramadan, tuan-tuan. Maknanya Allah tak izinkan untuk beliau masuk dalam bulan Ramadan, tapi pada masa yang sama Allah sayang dia untuk dia berehat. Tuan-tuan, sekarang ini Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk berada dalam bulan yang mulia ini. Apa tanda yang kita ini benar-benar bersyukur atas apa yang Allah bagi? Itu sebabnya Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah kata Ramadan bukan saja bulan Al-Quran, tetapi ia merupakan bulan untuk kita mendapat hidayah. Macam mana kita nak dapat hidayah kalau kita tak bersyukur pada Allah atas apa yang Allah bagi? Jadi tuan-tuan, hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan dengan masa yang sedikit pendek ini, agar tuan-tuan boleh balik kampung. Nak balik kampung punya. Saya tak tahu yang kata cuti panjang ni. Sebab saya tak ada cuti, tuan-tuan. Tiap-tiap hari program penuh. Jadi saya baru tahu kata Isnin cuti, Selasa cuti, Rabu cuti. Panjang cuti kita, tuan-tuan. Nak bagi tahu, kita ni bersyukur pada Allah Ta'ala ni, dia ada lima cara untuk bersyukur. Ada 5 jenis syukur yang kita kena muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni termasuk daripada syukur jenis apa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, 5. Jadi tuan-tuan, ada 5 jenis syukur yang disebut oleh para ulama. Pertama, dinamakan asyukru bil ilmi. Kita ni alhamdulillah, kita masuk bulan Ramadan, kita bersyukur sebab bulan Ramadan ni, tuan-tuan, bulan ilmu. Hari ni khutbah Jumaat di Negeri Selangor membicarakan Ramadan, bulan ilmu. Tuan-tuan, semua orang pakat belajar, semua orang pakat menuntut ilmu, semua orang pakat mengkaji tentang hukum hakam Ramadan. Betul tak? Dia tengok sama ada ni sah ke tidak ni puasa dia. Risau, tuan-tuan, sebab tadi terhidu bau asap bas. Bau dia risau, telefon tanya, ustaz ni sah ke tidak, tadi asap bas banyak sangat masuk dalam perut saya. Tuan-tuan, kau bukan isap sengaja, bukan kamu pergi kat exhaust kamu isap, tak. Benda tu hanya sekadar dia masuk, dia panggil umum balua, benda yang tak dapat dielakkan. Tengok orang begitu alert sekali, begitu bersungguh dia nak tahu sah ke tidak puasa dia. Ada pula yang tadi tengah makan terlupa, ya Allah ustaz, dah masuk azan, baru teringat azan dah masuk. Ada juga macam tu, tuan, risau dia, tuan-tuan. Padahal semayang tak pun, tapi puasa dia jaga. Sebab apa? Dia nak tahu, dia belajar bulan Ramadan bagaimana nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang dengan puasa itulah menyebabkan dia jadi orang yang taat kepada Allah. Dengan puasa itulah menyebabkan dia jadi orang yang semayang. Dengan puasa itulah menyebabkan dia jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, itu sebabnya la'allakum tattaqun tu akan ada dekat situ apabila kita ada ilmu. Itu sebabnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ni carilah ilmu banyak-banyak. Antara ilmu yang boleh kita kaji tu dalam Al-Quran. Cukup banyak baca Quran dan cuba faham setiap ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Menarik, tuan-tuan, kita baca Quran ni. Quran ni dalam tu macam-macam petikan ada. Tentang dunia ada, tentang akhirat ada.
Kalau kita ada ilmu, tengok sekarang ni bulan Ramadan, orang semua cari rezeki, betul tak? Kita pergi ke pasar Ramadan, tengoklah cikgu buat kari pak, betul tak? Kita pergi, dia ni kerja penjawat awam kat kementerian, ada juga masa dia buat balik pukul 6 tu, buat apa nama, buat kuih tiaw, apa kuih tiaw yang Penang tu, cah kuih tiaw. Sempat pula, mula-mula tu dia suruhlah orang lain buat, dia balik dia dengan baju-baju pejabat, dia jalan dia. Tuan-tuan, rezeki tuan-tuan. Bulan Ramadan, bulan rezeki. Tapi dia jadikan Ramadan itu bukan saja untuk berpuasa, tetapi untuk mencari rezeki dengan ilmu yang dia belajar. Sebab bila dapat duit banyak, apa yang dia akan buat? Dia akan infak fi sabilillah. Tengok, itu yang pertama. Dia kena ada ilmu. Daripada Al-Quran, banyak perkara yang kita akan kaji dan akan kita selidiki untuk menjadi manusia yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dia panggil asyukru bil ilmi. Yang kedua, asyukru bil hal. Bersyukurlah dengan nikmat Allah sedia ada ni. Tuan-tuan, sekarang ni kita berada di bulan Ramadan. Apa tanda kita bersyukur? Syukur bil hal ni, syukur masa situasi itu, apa dia? Banyak. Pertama, contoh Allah bagi, bila kita dapat nikmat, dapat tahu kata anak kita dapat semua A, suami kita sihat daripada penyakit, apa kita buat? Kak, bawa kak, dengar dapat tahu suami bagi tahu saya naik pangkat, apa kak buat? Happy tu, happy. Apa kak buat? Syukur. Syukur macam mana? Kak, apa benda? Doa selamat. Bagus. Ini buat kenduri besar terus. Suami kata, bagi tahu ni, habis duit aku kata. Kak, yang paling mudah bila dengar ni anak dapat semua A, dapat tahu suami naik pangkat, benda yang paling mudah yang Islam ajar, sujud syukur. Betul tak? Sahab sujud syukur, dan tak disuruh pun. Sahab Allahu Akbar, sujud syukur, alhamdulillah suami aku naik pangkat, gajinya bertambahlah baju-baju aku. Bang, tak apa kak, itu dinamakan sujud syukur. On the spot, masa tu juga kita bersyukur. Tu dia panggil asyukru bil hal. Masa tu juga dapat anak ni, masa dapat kecil-kecil, masa mula-mula dapat baby ni, mana bapak tu? Tak ada bapak. Mak datang, mak ingat tak ada bapak ni. Datang mak, masa mak dapat kamu tu, mak kamu sembelih tak seekor kambing? Mana kau tahu, kau budak lagi. Mak dia mana mak? Mak buat tak mak? Mak buat tak? Dah buat? Nah, mak buat. Kenapa mak buat? Kalau tak buat pun tak apa, sebab dia masa dia ada tempoh panjang. Tapi dalam masa 7 hari tu belah mulut. Dalam tempoh hari tu kita bagi nama 7 hari tu. Tapi sampai budak tu balik, kita ada hak ke atas dia. Apa dia? Marhunun bi aqiqatih. Kita kena akikahkan budak ni. Akikah tu tanda apa? Tanda syukur. Dia panggil asyukru bil hal. Anak lelaki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Kita kalau tak mampu 1 ekor semua, tak ada masalah. Yang penting kita buat. Tanda apa? Syukur. Sebab nak dapat budak bukan senang nak dapat baby ni. Percaya tak? Cuba tanya kawan-kawan kita, ada yang kahwin lama dah tak dapat anak. Itu sebab kita jangan banyak sangat tanya. Kita dah dalam madih tengah makan-makan, anak mana tak datang ke? Tak payah tanya, apa? Tak ada anak. Oh, tak ada anak pula dia. Kita lagi bertanya, jangan tanya. Orang terasa hati. Orang tu dah gelabah, tak tahu nak cakap apa. Tu yang nak balik awal tu. Jangan tanya. Orang tu kena, suami mana? Tak kahwin lagi. Oh, tak kahwin lagi. Kita sibuk tanya mana kenapa dia tak kahwin. Bang, tak payahlah. Kau mentang-mentang kau kahwin awal, kau sibuk tanya orang kahwin tak kahwin. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Tapi setiap orang akan bersyukur. Bila dapat baby, dia akan buat on the spot. Apa nama? Akikah, dan buat sujud syukur dan macam-macam. Mandi kenduri selamat, macam akak cakap dia buat kenduri selamat. Itu tanda syukur on the spot. Sebagai contoh juga sekarang ni fenomena orang kahwin je terus dia semayang 2 rakaat. Ingat tak kalau masa kahwin tu akad nikah dia terus kita semayang 2 rakaat. Semayang apa tu? Angguk je, semayang apa? Dah lama tak semayang? Kahwin belum? Lama tak semayang. Tak semayang tu tak semayang lepas kahwin. Sebab kita dah lama tak kahwin, lupa tuan-tuan. Tu nak bayangkan kita semayang sunat syukur. Sebab apa? Oh, akad nikah, ya Allah, 9 tahun bertunang. 9 tahun, 5 tahun, 4 tahun bertunang, macam-macam pancaroba. Nak putus batu kembali okey.
hampir putus kembali okey, ikat balik, ya Allah. Tapi akhirnya ke jenjang pelamin, tidak ke gembira kita. Sujud syukur terus. Ada orang dia semayang juga, tanya kau semayang apa? Tak tahu. Orang semayang, aku semayang juga. Ni masalah juga ni kalau ikut-ikut. Semayang sunat syukur. Walaupun benda tu tak pernah Nabi buat sebut sunat syukur, tetapi Nabi buat sujud syukur. Kita tambah dengan sunat syukur. Sunat syukur tu kita sebagai solat sunat mutlak, tetapi kita niatkan tanda syukur pada Allah Azza wa Jalla. Tak salah. So kita sembahyang sunat syukur, tak ada masalah tuan-tuan perempuan. Orang perempuan pakat buat. Tu dipanggil asyukru bil hal. Masa tu juga kita bersyukur pada Allah. Nah, sekarang kita berada bulan Ramadan. Syukur kita masa ni dalam tempoh bulan Ramadan. Apa tanda-tanda kita bersyukur? Masuk syukur yang ketiga. Dia bagi asyukru bil a'mal. Tunjukkan syukur kita sekarang dengan memperbanyakkan amalan. Itu sebab sekarang ni tuan-tuan, alhamdulillah, kita semayang subuh pun ramai surau kita. Berapa ramai surau kita ni? Penuh kan? Penuh ke belakang? 2 soft. Ni kampung apa ni? Bang, kampung saya 10 soft bang. 10 soft sebelum Ramadan. Masa Ramadan lagi penuh. Nak bagi tahu tuan-tuan, kenapa jadi ramai itu? Sebab orang menghargai Ramadan. Sebab alang-alang dah bangun subuh tu, makan sahur, apa salahnya siap-siap pergi masjid? Betul tak? Hidupkan rumah Allah. Bang, inilah tempat yang paling mulia bang. Kalau kita tak datang masa ni, kita akan datang juga. Bila? Time mati nanti. Kita akan disolatkan, bukan kita solat. Itu sebabnya datang daripada sekarang. Bang, tak apa bang, kita datang sekali-sekala, biar kita berkenalan dengan jemaah-jemaah. Kita kenal mereka. Sekurang-kurangnya mereka ni lah yang akan datang masa kita meninggal nanti untuk uruskan jenazah kita. Itu sebabnya bulan Ramadan ni bulan untuk kita bertahajud. Bulan untuk kita hidupkan rumah Allah. Pada masa yang sama bulan Ramadan ni tuan-tuan, memperbanyakkan amalan-amalan, antaranya amalan sunat-sunat yang lain. Sebagai contoh, kita solat duha. Sebagai contoh, kita banyak duduk beriktikaf dalam masjid, kan? Waktu tu makan tak ada. So kita keluar awal masjid, awal waktu penjabat pukul 12:45 tu kita duduk. Banyak duduk dalam masjid beriktikaf. Ada masjid-masjid surau-surau dia buat tazkirah pula sebelum Zuhur. Dia buat tazkirah. Bang, duduklah bang. Orang kata ustaz, letih ustaz. Kadang-kadang tertidur. Tak apa, kau datang niat tidur pun tak apa. Tapi duduk dalam majlis tu dapat pahala sama juga. Cuma kau satu dia tak dapat, apa dia? Kau tak dapat ilmu. Sebab apa? Kau tidur. Kalau orang datang pergi sembahyang Jumaat, perasan tak? Orang sembahyang Jumaat, tuan-tuan duduk kat atas. Orang perempuan tak sembahyang Jumaat. Orang lelaki sembahyang Jumaat. You perasan tak? Datang sembahyang ramai yang tidur kan? Tambah-tambah yang geng-geng dinding ni. Bukan sini, masjid. Dia dinding. Oh, sesedar sebab dia mengeruk. Bang, dia dapat tak Jumaat? Dapat tak Jumaat? Dapat Jumaat, tapi isi kandung Jumaat tak tahu. Itu je lah. Tapi Jumaat dia dapat. Dia sembahyang sah. Tak ada masalah. Dia tak perlu pun ulang Jumaat dia tu. Tak perlu pun sembahyang Zuhur dia. Sebab apa? Dia dah sembahyang. Dia dah duduk dalam masjid. Dapat. Cuma rugilah. Jadi tu sebabnya sekarang kalau di negeri di wilayah di negeri Selangor, negeri Sembilan, dia orang compactkan khutbah tu. Dia pendekkan khutbah. Dia tak nak panjang-panjang. Khutbah ni dia tak payah panjang-panjang sebab orang kerja kan. Orang kerja, orang sibuk hantar anak, kena pula khutbah tu dia orang tu tak mau pakai teks lagi nanya. Sedar-sedar 2.5. Oh minta maaf, tersalah fakta, saya ulang balik. Nangis tuan-tuan. Ada baru ni ulang balik khutbah dia. Oh, orang balik saja tuan-tuan. Sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Sebab apa? Sebab dia nak cepat. Tuan-tuan bayangkan. Duduk dalam masjid tu pun dah dikira pahala dan dapat fadilat Jumaat. Jadi kenapa kita bulan Ramadan kita sia-siakan? Itu sebab macam sekarang ni alhamdulillah Allah bagi kita rezeki. Bulan Ramadan ni kita dapat kongsi-kongsi juadah. Macam tuan-tuan lagi lah dekat-dekat. Semalam saya cerita dalam forum perdana, kita duduk dekat-dekat lagi best. Dia suka bagi-bagi. Macam ada setengah orang rumah banglo orang jauh-jauh nak jumpa. Kita senang ni, ulu kepala nak. Dia pun bagi balik kat kita. Tak ada masalah. Itulah kegembiraan sebab tuan-tuan rapat antara each other. Yang sedihnya duduk dekat tapi bergaduh. Itu yang paling rugi. Kawan beli kereta baru, dia ambilnya kunci, dia calar je. Apa cerita? Sebab apa? Sebab ada hati ada rosak. Itu sebabnya bulan Ramadan kita jadikan bulan amalan, bulan memperbanyakkan ibadat. Sebab itu dinamakan bulan pesta ibadah. Jadi insya-Allah kita pakat buat. Tuan-tuan duduk lepas tarawih ada orang kata makan ni panggil apa? Mori.
Murid tu pun ibadat. Sebab apa? Mengeratkan suatu rahmi, sembang-sembang, kenal-kenalan antara each other. Itu nombor 3. Yang keempat, asyukru bithana. Banyakkan kita ini, tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati Allah, syukur itu dengan memperbanyakkan memuji. Puji, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Memperbanyakkan memuji Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya nak suruh banyakkan zikir. Zikir ni namanya nampak mudah, tetapi sangat sukar. Cuba bila Nabi banyak sebut inni astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Satu hari aku puasa, aku zikir 70 kali. Perasan tak? Kenapa Nabi banyak cakap tentang zikir? Rupanya nak buat istighfar satu hari 70 kali payah. Siapa dalam kalangan kita hari ni ada sampai 100 kali? Istighfar, astagfirullah 100 kali. Angkat tangan. Nak bantu. Seorang lagi. Kita ada 1 orang, dua orang lagi. 3 orang lagi. Lagi. Haji? Tak sampai. Amanah betul orang tua ni. Tak sampai. Bang, nak bagi tahu bukan senang nak buat. Kalau senang, saya kata berapa orang yang semayang 5 waktu hari ni? Semua orang angkat. Mudah nampak kan? Tapi nak buat istighfar, astagfirullah 100 kali tak sampai. Cuba Nabi sebut. Nabi banyak sebut. Tak usah kata istighfar saja. Yang lain tak masuk lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh, yang itu pun kalau tak ada lepas mayang, tuan-tuan, rasa tak sampai pula kita. Kalau tak lepas mayang kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Takkan sampai di kita 100 kali. Betul tak? Tapi mujurnya kita ni dah jadikan satu uruf, lepas mayang kita pakat-pakat buat. Itu hebatnya kita. Nak memperbanyakkan zikir pada Allah. Tuan-tuan, itu sebab benda amalan yang paling baik zikir. Tadi saya daripada Bangi pukul 4.45. Saya ada program dekat Bank Negara. Penolong Gubernur turun program tadi. Buka puasa. Tuan-tuan bayangkan nak start pukul 6.15. Saya pula jenis masa sangat jaga. Kita stres, tuan-tuan. Jalan jam Tuhan je tahu, tuan-tuan. Ke kanan jam, ke kiri jam. Kalau nak kencing aku tak tahu nak pergi mana. Tak boleh bergerak. Ya Allah. Kebetulan saya dalam kereta saya tu ada CD Hafiz Hamidun. Dia buka je CD tu, tenang sungguh, tuan-tuan. Kita tak sedar apa dah jadilah. Tapi bawa lah kereta. Tak ada sedar atas kereta orang dah. Kita bawa kereta tu rasa tenang, tak stres. Tengok-tengok sampai alhamdulillah pukul 6 petang. Tapi nak bagi tahu, Allah Taala tu dengan zikir boleh menenangkan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Itu sebab orang perempuan masa dia mengandung, dia akan pegang, dia akan baca Quran dan akan zikir letak kat perut. Ini tips bagaimana nak tenang orang perempuan. Siapa yang mengandung? Ada yang mengandung? Pak makcik-makcik semua baik. Kata mengandung dia pegang kan. Orang putih macam Angelina Jolie, masa dia mengandung kan Shalloh. Aku baca Angelina Jolie lah. Angelina Jolie tu, dia masa dia mengandungkan Shalloh tu, dia letak kat perut dia lagu-lagu yang sentimental, yang tenang. Sebab kenapa? Sebab dia nak bagi budak dalam perut ni lahir dia tenang. Kita orang Islam jangan letak muzik. Kita baca Quran. Kita dengarkan zikir-zikir. Anak dalam kandungan akan tenang. Jangan kata kita letak pada perut. Ni baca pada air ni pun. Molekul-molekul air boleh jadi tenang. Bagaimana manusia yang dibacakan padanya Al-Quran, Allahu Akbar, yang dibaca padanya Az-Zikir. Itu sebabnya pada bulan Ramadan ni, Quran kita baca itu dinamakan As-Sana, memuji Allah Ta'ala. Kita banyakkan zikir. Bagi orang perempuan yang tak boleh nak baca Quran pada time uzur, jangan baca Quran. Tuan-tuan perempuan, bacakan zikir je. Subhanallah. Banyakkan zikir je. Orang lelaki tak ada excuse untuk tak baca. Dia keluar darah juga. Itu dinamakan buasi. Baca. Jangan tak baca langsung. Tak boleh satu juzuk, baca setengah juzuk. Yang penting baca. Walaupun bacaannya tersangkut-sangkut, tak apalah, yang penting ada usaha, tuan-tuan. Yang kelima, yang terakhir, asyukru bil mahabbah. Ini bulan Ramadan, bulan kasih sayang. Itu sebabnya kita saling bermaaf-maafan. Kita duduk ramai-ramai ni, tuan-tuan, kita tak ada terasa hati pun antara each other. Tak ada. Sebab kita duduk ramai-ramai. Lepas bayang kita bersalaman antara satu sama lain. Ini kasih sayang. Bang, sekarang ni kalau tidak ada kasih sayang, kita tak tahu siapa yang akan tengok anak-anak kita.
Betul tak? Anak kita main kat luar, tak ada orang tengok. Kalau kita ada hubungan kasih sayang, orang akan tengok, dik nak pergi mana, bahaya ni, kawasan kereta banyak. Dia akan jaga anak kita, sebab dia akan anggap anak orang tu anak kita, anak jiran kita anak kita. Tapi kalau kita tak ada kasih sayang, hidup kita dengan penuh kesombongan, maka tuan-tuan dan puan, kita tidak akan disayangi oleh mana-mana pihak. Itu sebabnya Yahudi tak disayangi oleh orang. Tuan-tuan tengok, Yahudi mana ada orang sayang dia? Dia bergaduh dengan semua orang. Tapi Yahudi ni, dia rapat sama-sama dia. Itu kelebihan dia orang pula. Dia sangat jaga dia punya keturunan Yahudi dia tu. Seluruh dunia dia lepaskan Yahudi. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kita bukan nak jadi macam Yahudi, kita nak jadi orang Islam yang kuat agama, yang kuat kasih sayang, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kita nak sombong, tak ada benda nak sombong tuan-tuan. Tuan-tuan hebat, ada kereta banyak, bang, kereta tu boleh pecah anytime bang. Saya Ramadan tahun lepas, kereta saya hancur, terbakar terus kereta saya. Nak bagi tahu, hanya kerana langgar pokok. Allah ambil sekejap, nak sombong apa? Kereta cantik, hancur. Baju cantik, koyak. Selipar mahal, kasut mahal, kena curi. Itu je lah. Betul tak? Apa nak sombong sangat? Tak ada benda yang kita nak sombongkan. Oleh sebab itu, wujudkan kasih sayang antara kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saya yakin bila kita ada hubungan kasih sayang, hubungan silaturahmi, kita akan terus maju ke hadapan. Bahkan sekarang ni, tadi pun saya dengan Gubernur naik penolong Gubernur tadi berbincang, tengok banyak isu-isu anak-anak muda perlu kita ketengahkan. Maknanya orang muda ni banyak benda kita kena usahakan, kena bantu dia orang. Apa yang mereka bantu, yang perlu. Orang muda ni dia tak nak apa-apa, dia tak nak rumah besar, kereta besar. Sekarang ni dia nak ada gaji masuk bulan-bulan, lepas tu dia nak ada makan. Makan dia murah. Sekarang ni macam mana nak buat ni makan murah ni, saya pun tak tahu dah. Buntu dah otak saya ni. Minyak turun pun barang tetap naik. Ni sebabnya bila minyak dah dinaikkan, nak turun balik barang memang payah. Itu sebabnya semua tu kena bermuhasabah lah. Kita ni banyak orang kata berpolitik, tetapi kita tak banyak untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya kita bergaduh dan terus bergaduh. Jangan bergaduh tuan-tuan. Sekarang ni kita kena fikir, kita orang Islam ni berpecah banyak puak dah. Puak A, B, C, D, E. Orang bukan Islam bersatu. Dia jadi macam piramid, makin kukuh dia orang. Jadi kita bukan macam piramid, kita terbalik, piramid terbalik. Jadi yang kecil jadi besar. Banyak grup. Akhirnya tuan-tuan runtuh. Itu sebabnya kita kena balik kepada ajaran Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ini Ramadan. Kita belajar daripada perang Badar dan belajar juga daripada Uhud. Apabila mereka bertelagah sesama sendiri, kalah di perang Uhud. Perang Badar mereka bersatu walaupun 300 mengalahkan 1000 orang. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita, dan termasuk daripada 5 syukur yang disebut oleh ulama khususnya di bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama bermuhasabah dan meletakkan diri kita di mana dalam mensyukuri nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma akrimna bil Qur'an wanfa'na bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an ya mannan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.